Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 2 Jun 2017, ketika seminggu umat Islam menyambut Ramadan, negara telah digemparkan dengan satu kemalangan maut yang meragut 7 nyawa sekaligus. Kesemua mereka yang telah meninggal dunia adalah pelajar Ma'had Tahfiz Al-Hashimi di Kuala Krai. Mangsa yang maut di lokasi ialah Allahyarham Muhammad Hafiz Aimullah Mustafa 18 tahun, Muhammad Rahman Rozali 17 tahun, Nik Shah Jehan Nik Azmi 16 tahun, Nik Ahmad Daniel Nik Ahmed Ritaudin 14 tahun dan seorang yang berasal dari Thailand iaitu Sarifuddin Muhammad 14 tahun. Dua lagi mangsa iaitu Allahyarham Ahmad Farhan Zulkifli 14 tahun dan Muhammad Hakimi Muhammad Dahlan 17 tahun meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Kuala Krai. Tragedi kemalangan di Kampung Telekong, Kuala Krai yang meragut nyawa itu disifatkan sebagai salah satu antara kemalangan tragis yang berlaku pada tahun 2017. Ianya akan kekal diingati oleh mereka yang terbabit dalam kemalangan itu dan keluarga yang mengenangkan kehilangan orang yang mereka sayangi. Lalu, apa sebenarnya yang telah terjadi? Pada hari kejadian 2 Jun 2017, Ma'had Tahfiz Al-Hashimi telah dijemput menyertai sebuah program tafsir dan bacaan Al-Quran di Daurah Madinah Ramadan di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru. Pihak Ma'had telah menugaskan 12 orang pelajar dan 2 orang guru ke program tersebut. Kesemua pelajar menaiki sebuah van kepunyaan Ma'had dan 2 orang pemandu telah ditugaskan untuk membawa mereka ke destinasi program. Pukul 9 pagi hari kejadian, mereka telah bertolak dari pusat Ma'had ke Kota Baru. Jam 9.40 pagi di kilometer 55 Jalan Kota Baru, Kuala Krai, dekat Kampung Telekong, Kuala Krai, van yang membawa mereka terbabas dan merempuh sebuah rumah. Orang awam yang berada di tempat kejadian telah menghubungi talian kecemasan bagi mendapatkan bantuan perubatan, manakala ada beberapa orang lain lagi yang berada di lokasi cuba membantu mangsa yang cedera. Kemalangan itu menghebohkan penduduk kampung yang terdekat dan dalam sekelip mata tempat kejadian dikerumuni oleh orang ramai. Tidak lama kemudian, pihak ambulans beserta pihak bomba dan juga pihak polis tiba di tempat kejadian. Mangsa yang parah telah dibawa ke hospital serta-merta dengan satu persatu ambulans yang tiba. Kawasan itu kecoh dengan bunyi orang yang merintih kesakitan, bunyi pihak polis yang menjaga kawasan supaya tidak didekati oleh orang awam, bunyi pihak bomba yang memberikan arahan, suara petugas perubatan yang merawat dan juga bunyi siren ambulans yang menghantar mangsa ke hospital. Ketika itu beberapa mangsa yang tidak sedarkan diri telah dikeluarkan yang akhirnya 5 jasad disahkan telah meninggal dunia. Yang cedera dihantar ke Hospital Kuala Krai untuk mendapatkan rawatan dan yang telah meninggal dunia telah dihantar ke bahagian forensik hospital. Kemudian 2 orang mangsa telah disahkan meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan dan 5 orang parah termasuk seorang mangsa Muhammad Faiz Hafizuddin Muhammad Izahir 17 tahun telah dimasukkan ke dalam ICU Hospital University Sains Malaysia Kubang Kerian. Pihak polis tanpa membuang masa telah membuat siasatan awal di tempat kejadian dengan menemubual mangsa yang terselamat dan orang awam yang berada di tempat kejadian. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Krai, Deputy Superintendent Zulkarnain Ismail Al-Haj berkata, hasil siasatan pihak polis, pemandu van Maxus 80 itu, Muhammad Hamzi Muhammad Husham berusia 24 tahun dipercayai hilang kawalan selepas memotong sebuah kenderaan di hadapannya. Apabila pemandu van terbabit masuk semula ke laluannya, secara tiba-tiba van yang dipandunya secara laju itu hilang kawalan dan terbabas sebelum merempuh sebuah rumah yang berada di sebelah kanan jalan. Siasatan awal terhadap pemandu van berkenaan tidak menemui sebarang rekod kesalahan trafik. Malah hasil ujian saringan air kencing terhadap pemandu juga didapati negatif. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Namun tidak lama selepas itu, pihak polis mendapati Muhammad Hamzi yang ketika itu sedang dirawat di hospital kerana cedera tidak mempunyai lesen memandu dan dia merupakan pemandu gantian kepada pemandu tetap van tersebut. Semasa kejadian, pemandu tetap yang mempunyai lesen turut berada di dalam van berkenaan.
van yang dinaiki juga tidak mempunyai insurans terhadap pelajar-pelajarnya. Seorang mangsa yang terselamat tetapi mengalami kecederaan kekal, Muhammad Faiz Hafizuddin Muhammad Izzahir, terlantar lebih 6 bulan akibat kemalangan tersebut. Dia menunjukkan perubahan positif apabila semakin pulih daripada kecederaannya selepas koma 168 hari dan dirawat di unit rawatan rapi ICU. Muhammad Faiz dirawat di Hospital University Sains Malaysia, Kubang Kerian kerana cedera di bahagian tulang belakang. Dia turut menjalani pembedahan untuk menutup kebocoran yang berlaku antara saluran pernafasan dengan saluran pemakanan. Selepas dari kemalangan itu, Muhammad Faiz terpaksa menjalani beberapa pembedahan serius bagi menyelamatkan nyawanya. Dia mengalami kecederaan di kepala dan retak saraf tunjang sehingga menyebabkannya lumpuh seumur hidup. Pada April 2018, keluarga Muhammad Faiz telah mengemukakan saman terhadap Ma'had Tahfiz Al-Hashimi atas apa yang berlaku terhadap anak mereka akibat daripada kemalangan ngeri tersebut. Pada 23 September 2018, Mahkamah Session Kota Baru telah memerintahkan Ma'had Tahfiz Al-Hashimi, Kampung Tualang, Kuala Kerai membayar sejumlah RM4,344,507 kepada bekas pelajarnya yang terbabit dalam kemalangan itu. Dalam keputusannya, Hakim Nazri Ismail berkata 3 daripada 4 defendant iaitu Muhammad Hamzi, Muhammad Husham yang juga pemandu van City One Corporation Sendirian Berhad dan Ma'had Tahfiz Al-Hashimi bertanggungjawab secara bersama 100% terhadap kecederaan yang dialami mangsa. Untuk membayar kos tersebut kepada Muhammad Faiz Hafizuddin Muhammad Izzahir dan ibunya Jah Suryawani Mustafa berusia 46 tahun selepas mangsa hilang upaya akibat kemalangan tersebut. Pengetua Ma'had Tahfiz itu, Muhammad Khalidi Sheikh Harun yang dinamakan sebagai defendant ketiga, tidak diperintahkan membayar kos berkenaan. Kos itu membabitkan ganti rugi terhadap Muhammad Faiz Hafizuddin serta bagi pembelian lampin pakai buang, tiup makanan, beg kencing, katil, tilam dan jururawat persendirian. Plaintiff diwakili Peguam R. Kameswari dan Mazlinda Mahmud, manakala defendant diwakili Tuan Tengku Azlina, Azlan Shah dan Azman. Proses perbicaraan memakan masa selama 2 hari dengan 4 saksi dipanggil termasuk pengasas Ma'had Tahfiz berkenaan, Datuk Adnan Hashim. Perkembangan terkini tahun 2021, Muhammad Faiz Hafizuddin berkata dalam keadaan diri lumpuh dan lemah tidak berdaya ketika ini, dia bersyukur apabila masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghafal Al-Quran sehingga juzuk 3. Dia yang sebelum ini sememangnya seorang hafiz, namun selepas koma akibat tragedi yang turut mengorbankan 7 rakannya itu, memorinya terjejas dan kesemua 30 juzuk Al-Quran hilang dari ingatan. Dia bersyukur kerana ingatannya dikembalikannya, sudah boleh bercakap dan solat sambil baring atau duduk dengan bantuan keluarga. Dia menggunakan waktu selepas solat subuh untuk menghafal kembali Al-Quran selain isi waktu dengan berzikir. Dia juga sedang menjalani fisioterapi dan bila sudah mampu berkerusi roda nanti, katanya dia ingin kembali bersekolah, berguru dan bertalaqi, tetapi bukan di Ma'had Tahfiz Al-Hashimi lagi. Keluarga Muhammad Faiz bergelut dengan masalah kewangan bagi menanggung kos rawatan Muhammad Faiz Hafizuddin. Meskipun menang dalam kes saman terhadap Ma'had membabitkan nilai ganti rugi akibat kecuaian berjumlah 4.3 juta ringgit. Bapanya Muhammad Izzahir Kasim berusia 53 tahun berkata ia sekadar kemenangan di atas kertas kerana anaknya belum pernah menerima sebarang manfaat daripada mana-mana pihak hingga ke hari ini. Dalam pada itu, ibunya Jah Suryawani Mustafa berkata selepas anaknya ditimpa musibah, banyak pihak tampil menghulurkan bantuan seperti Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM, Majlis Agama Islam Negeri Kelantan MAIK serta wakil rakyat kawasan itu dan golongan dermawan.
Namun katanya selepas tular berita keputusan mahkamah, semua bantuan kebajikan pelbagai pihak yang prihatin telah dihentikan kerana kononnya mereka sudah menang 4.3 juta ringgit walhal tiada sebarang bayaran telah diterima. Mereka kini 100% mengharapkan wang pencen askar bapa mangsa dan sedikit sumber perniagaan dalam talian yang mereka usahakan. Selain bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM500 sebulan untuk menguruskan Muhammad Faiz Hafizuddin. Pengasas Ma'had Tahfiz Al-Hashimi, Datuk Adnan Hashim, sebelum ini pernah mendedahkan pusat tahfiz itu bakal disita sekaligus terpaksa berhenti menawarkan pengajian percuma kepada 60 pelajar miskin kerana tidak mampu membayar ganti rugi 4.3 juta ringgit kepada Muhammad Faiz Hafizuddin. Katanya juga selepas gagal membuat rayuan, ganti rugi itu bersama kos yang lain telah meningkat sebanyak 5.2 juta ringgit, sedangkan pusat tahfiz tersebut tiada wang sebanyak itu kerana mereka bukanlah sebuah organisasi yang berasaskan keuntungan. Amat besar dugaan yang dilalui oleh adik Muhammad Faiz Hafizuddin. Namun jika sabar dan tabah mengharungi dugaan yang besar di dunia ini, pasti akan dibalas dengan sesuatu yang indah di akhirat kelak. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada kesemua mangsa yang terlibat dalam kemalangan ini. Kesemua mereka adalah penghafaz Al-Quran. Semoga roh mereka dicucuri rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.